الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ثم أما بعد. Yang dihormati Al-Fadil Al-Ustaz Raslan bin Abdul Razak, yang dihormati barisan kepimpinan Masjid Ar-Rashidin, EJK Masjid, seterusnya para jemaah hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita merafakkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala di atas segala limpahan kebaikan, anugerah, rahmat yang telah Allah kurniakan kepada kita. Dan salah satu daripada kurniaan tersebut kepada kita semua adalah kita pada saat ini berada dengan cukup hampir kepada satu waktu yang sangat mulia, satu masa, satu waktu yang sangat mulia. Yang saya maksudkan waktu yang sangat mulia itu tidak lain tidak bukan adalah bulan Rajab. Jadi kalau tidak salah saya lah, masuk malam besok, rasanya masuk dah 1 Rajab, ya, malam besok adalah malam 1 Rajab. Dan kita sedia maklum bahawasanya bulan Rajab itu adalah satu bulan yang ada kemuliaannya yang tersendiri. Jadi walaupun di sana ada khilaf di sana dan khilaf di sini, tetapi kekhilafan itu tidak menafikan bahawa bulan Rajab ada kemuliaannya yang tersendiri. Kalau kita ini terlalu mempedulikan khilaf di sana dan khilaf di sini, sudahnya apa pun kita susah nak buat. Jadi kemuliaan bulan Rajab yang paling utama adalah bulan Rajab itu termasuk di dalam bulan-bulan haram. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menyebut bahawasanya bulan di sisi Allah itu ada 12 bulan, dan 4 daripada 12 itu adalah bulan-bulan yang haram. Dan sekitar sedia maklum salah satunya adalah bulan Rajab. Bulan Rajab adalah salah satu bulan haram. Jadi bulan haram ini adalah satu konsep yang bukan hanya timbul dengan kedatangan Islam sahaja, bahkan memuliakan bulan-bulan haram ini telah menjadi tradisi dan budaya daripada zaman Arab Jahiliyah lagi. Kita sedia maklum bahawa orang-orang Arab pada zaman Jahiliyah adalah orang-orang yang suka berperang. Mereka hidup kabilah, ini ada satu kabilah, ini ada satu kabilah, ini ada satu kabilah, dan mereka suka berperang sesama kabilah. Jadi peperangan itu perkara biasa dalam kehidupan orang Arab zaman Jahiliyah. Tetapi tradisi di kalangan orang Arab Jahiliyah lagi adalah bila masuk saja 4 bulan yang haram ini, maka semua peperangan akan dihentikan. Pedang-pedang akan disarung masuk ke dalam sarungnya, maksudnya tak boleh keluar pedang. Ada 4 bulan ini, dan termasuk ya bulan yang tidak akan kedengaran bunyi pedang itu adalah bulan Rajab. Sehingga peringkat ulama menyatakan Rajab itu dipanggil dengan Rajab Al-Asam. Rajab Al-Asam, maksudnya Al-Asam ini maksudnya apa? Maksudnya pekak. Tapi takkan kita nak faham Rajab yang pekak, kan tak kena pula makna dia. Maksudnya Rajab yang sepi daripada bunyi pedang. Tak ada perang masa tu, tak ada. Tak ada penindasan, tak ada permusuhan, tak boleh berperang. Jadi orang Arab Jahiliyah lagi telah memulakan tradisi memuliakan, menghormati bulan-bulan haram ini, dan kemudiannya diiktiraf dan diterima di dalam Islam.
Ya, seperti yang saya sebut, ada ayat Al-Quran yang menyatakan bahawasanya bulan-bulan haram itu ialah termasuk dalam 12 bulan di sisi Allah. Dan dalam hadis-hadis juga dengan jelas menyatakan bahawasanya ada kemuliaan-kemuliaan tertentu pada bulan-bulan yang haram. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya diminta berkongsikan sedikitlah ya berkenaan bulan Rajab ni, ya, sebab ada kalanya timbul polemik di sebalik, boleh ke kita nak puasa bulan Rajab, ada ke kemuliaan pada bulan Rajab, ke bulan Rajab ni bulan yang sama sahaja. Jadi yang pertama, kita sedia faham bahawasanya bulan Rajab itu termasuk dalam bulan-bulan yang haram, dan bulan-bulan haram itu memang bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nombor dua, kemuliaan bulan Rajab itu boleh kita lihat melalui beberapa riwayat yang menyatakan bahawasanya sesungguhnya doa adalah mustajab pada malam pertama daripada bulan Rajab. Malam besok tuan-tuan, masuk maghrib malam besok, masuk malam 1 Rajab, itu dikatakan oleh para alim ulama sebagai salah satu malam yang mustajab doa. Siapa yang khabar macam tu tuan-tuan? Al-Imam Abdul Razak As-San'ani dalam kitab Musannaf beliau. Musannaf Ibn Abdul Razak As-San'ani merupakan salah satu kitab hadis yang masyhur yang dikarang sebelum Sahih Bukhari lagi. Musannaf Abdul Razak As-San'ani dengan sanad beliau yang bersambung sampai Sayyidina Ibnu Umar radhiyallahu anhuma menyatakan sesungguhnya doa tidak ditolak pada 5 malam. Pada 5 malam tidak akan ditolak doa. Yang pertama, Lailatul Jumaah, malam Jumaat. Ya, ada kalanya kita pandang rendah pada malam Jumaat. Sedangkan malam Jumaat adalah satu malam yang dikatakan sebagai doa itu mustajab. Alangkah bagusnya tuan-tuan pada malam Jumaat kita mengambil sedikit masa, kita berdoa, kita bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi malam pertama yang tidak ditolak doa itu malam Jumaat. Yang kedua dikatakan awwalul lailatin min syahri Rajab. Malam pertama daripada bulan Rajab itu tidak ditolak doa. Ya, malam besok malam besok. Masuk malam besok, maghrib malam besok, dah masuk 1 Rajab. Maka itu malam yang mustajab doa. Yang ketiga, Lailatul Nisfi min Sya'ban. Malam ketiga yang tidak ditolak doa adalah malam 15 Nisfu Sya'ban. Yang biasa ni kita buat majlis baca Yasin, kita berdoa, kita munajat. Itu adalah satu malam yang doa tidak ditolak menurut sahabat Nabi Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Berapa dah? 3. Nombor 4, malam raya, malam Aidil Fitri, malam yang kita paling sibuk sekali menganyam ketupat, rondang, kacau dodol. Itu malam yang mustajab doa. Ada kalanya tidak diperhatikan. Ya, rugi tuan-tuan dan puan-puan. Malam raya itu terisi dengan semata-mata aktiviti ya macam tu, sehingga tak ada masa nak berdoa pun tak ada masa. Satu kerugian besar. Dan yang kelima adalah malam hari raya Aidil Adha. Jadi 5 malam. Ini kata-kata siapa? Kata-kata Ibnu Umar yang diriwayatkan oleh Imam Abdul Razak As-San'ani dan Musannaf beliau. Dan kata-kata yang sama juga dinukilkan daripada Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dalam kitab beliau Ar-Risalah. Berpandangan begitu juga. Jadi 2 riwayat ataupun athar ini cukuplah untuk membagi tahu kita bahawa malam 1 Rajab itu malam yang mustajab doa. Jadi sepatutnya tak payah, tak perlu dipertikaikan ya tentang masalah kita nak meraihkan malam 1 Rajab ini. Itu kemuliaan malam 1 Rajab tuan-tuan. Dan termasuk dalam kemuliaan bulan Rajab itu juga adalah diriwayatkan dalam Sahih Muslim daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau menyatakan bahawa sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam akan berpuasa pada bulan Rajab
sehingga kami menyangka baginda akan berpuasa penuh bulan Rajab. Dan ada kalanya Nabi tak puasa pada bulan Rajab sehingga kami menyangka Nabi memang takkan puasa sepanjang bulan Rajab. Maksudnya apa? Maksudnya Nabi puasa pada bulan Rajab. Tu je cerita dia. Jadi kalau ada orang tanya, Ustaz, boleh kau nak puasa bulan Rajab? Sebab ada orang kata tak boleh puasa bulan Rajab. Jawapannya ada dalam hadis Sahih Muslim. Nabi berpuasa pada bulan Rajab. Ya. Jadi tiada halangan tuan-tuan dan puan-puan. Dan perkara ini hampir disepakati oleh kalangan para ulama bahawasanya berpuasa pada bulan Rajab itu hukumnya sunat. Siapa yang kata demikian, yang memberikan fatwa sedemikian adalah Al-Imam Ibnu Salah, salah seorang ulama besar daripada mazhab Syafi'i, seorang hafiz dalam bidang hadis, Al-Hafiz Ibnu Salah. Dalam fatwa beliau menyatakan adalah digalakkan untuk berpuasa pada bulan Rajab. Mana dalilnya? Dalil yang kita sebut tadi, hadis Sahih Muslim. Dan fatwa ini disokong pula dengan ulama-ulama lain seumpama Sultanul Ulama Al-Izz bin Abdus Salam. Al-Imam Izz bin Abdus Salam digelarkan sebagai Sultanul Ulama, sultan bagi para ulama pada zaman beliau. Beliau juga menyatakan sunat berpuasa pada bulan Rajab. Jadi cukuplah ya, riwayat-riwayat itu menunjukkan tiada halangan untuk berpuasa pada bulan Rajab. Bahkan ulama mazhab Syafi'i menyatakan puasa yang paling afdal setelah puasa Ramadan itu adalah puasa pada bulan-bulan haram, dan bulan Rajab termasuk dalam bulan haram. Puasa paling afdal setelah puasa Ramadan adalah puasa pada bulan-bulan haram, dan Rajab termasuk dalam bulan haram. Jadi benda ni clear sangat ya, cukup. Dan yang termasuk dalam kemuliaan bulan Rajab itu juga adalah sebagian ulama berpandangan pada bulan Rajab ini dilipat kali gandakan amalan baik. Dan sebagaimana dilipat kali gandakan amalan baik, amalan buruk juga dilipat kali gandakan. Maksudnya pahala dan dosa dua-duanya berlipat kali ganda. Siapa khabarkan macam tu? Yang berpandangan begitu adalah Al-Imam Ibnu Katsir dalam kitab tafsir beliau, Tafsir Quranil Azim. Imam Ibnu Katsir dalam tafsir beliau menyatakan pada bulan Rajab dilipat kali gandakan amalan baik dan amalan buruk. Jadi orang buat baik dapat pahala baik banyak, orang buat jahat dia dapat dosa lebih banyak daripada kebiasaan. Ini pandangan Imam Ibnu Katsir dalam tafsir. Jadi kita simpulkan semua cerita ni, maka kesimpulannya adalah bulan Rajab bulan yang mulia, yang patut diisi dengan amal ibadat. Di antaranya adalah banyak berdoa, di antaranya adalah berpuasa, di antaranya adalah semua amalan ibadat termasuk. Ya, itu dia tuan-tuan. Jadi saya rasa ya, masalah boleh puasa tak boleh puasa bulan Rajab ni apa semua cerita lain lah. Dan kita tidak menafikan ada kalanya ada hadis-hadis palsu yang tersebar berkaitan dengan bulan Rajab. Ini pun satu masalah juga. Ada satu hadis palsu menyatakan barang siapa yang memberitakan tentang kedatangan bulan Rajab maka sekian-sekian pahala bagi dia. Itu hadis palsu. Ada pula satu hadis menyatakan siapa berpuasa pada hari pertama hari pertama Rajab dia dapat pengampunan dosa 3 tahun. Siapa puasa hari kedua bulan Rajab dapat pengampunan dosa 2 tahun. Siapa puasa pada hari ketiga bulan Rajab dia dapat pengampunan dosa 1 tahun. Itu hadis palsu. Kita tak nafikan ada hadis-hadis palsu yang disebarkan, yang berlega di seputar hadis bulan Rajab. Tapi itu walaupun hadis-hadis itu palsu, itu bukan sandaran kita untuk kita beramal dalam bulan Rajab. Bahkan sandaran kita adalah seperti yang saya sebut tadi, hadis dalam Sahih Muslim, ada riwayat daripada Imam Syafi'i, ada riwayat daripada Sahih Muslim yang menyatakan Nabi berpuasa pada bulan Rajab. Cukup dah hadis-hadis. Baik.
Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, pada malam ini tujuan kita berhimpun adalah untuk berkongsi mengenai satu tajuk yang sangat penting, iaitu berkaitan dengan kalbu, hati. Dan saya mengakui saya bukanlah orang yang layak untuk mengupas topik ini. Bahkan di hadapan saya ada asatizah, ustaz-ustaz saya yang lebih layak untuk mengupas topik ini. Tapi orang meminta, maka kita bersetujulah. Kenapa saya kata ini adalah satu perkara yang sangat penting? Kerana mengambil makna daripada satu hadis yang sahih bahawa Nabi SAW telah bersabda, ala inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Hadis sahih. Maksudnya Nabi SAW telah bersabda, dalam diri manusia itu ada seketul daging. Kalau elok daging tersebut, maka eloklah seluruh badan dia. Kalau rosak daging itu, maka rosaklah seluruh badan dia. Kemudian Nabi menyambung, ala wahiyah al-qalbu. Daging itu tu, daging yang dimaksudkan tadi itu adalah kalbu, hati. Jadi kita fahamkan hadis ini bahawa hati itu kalau elok, benda lain semua jadi elok berlaku. Kalau hati itu tidak elok, maka benda lain pun jadi tak elok berlaku. Menunjukkan penting ko tak penting permasalahan hati, kalbu itu. Jadi hati manusia ni tuan-tuan, hati yang dimaksudkan bukan hati anggota badan kita tu. Kita ada anggota organ namanya hati, bukan tu maksudnya. Hati di sini adalah hati yang bersifat batin, ya, yang tersimpan dalam diri manusia tanpa rupa. Kita jangan ingat hati itu maksudnya kalau kita buat operation, kita jumpa hati kita kat sini, oh ni lah hati, elok yo dia tengok. Bukan tu hati yang dimaksudkan dalam hadis. Yang dimaksudkan dalam hadis tu adalah al-masyair ataupun hati yang bersifat batin. Kalau bahasa Melayu kita panggil jiwa. Jiwa, ya. Jadi jiwa ni, hati ni, kalbu ini, dia ada beberapa keadaan dia. Di antara keadaan bagi hati itu, seperti yang disabdakan oleh Nabi SAW, hati itu ada kalanya menjadi gelap dan hitam. Dalam satu riwayat Nabi SAW telah bersabda, apabila seorang mukmin melakukan satu kesalahan, dosa ataupun maksiat, nukitat fi qalbihi nuktatun sauda. Bila orang buat jahat, buat salah, buat silap, maka akan diletakkan satu titik dalam hati dia, titik hitam. Kalau dia lepas buat salah itu dia bertaubat, maka akan dihilangkan titik itu. Tapi kalau dia dah buat salah, lepas tu dia buat salah lagi, titik lagi, buat salah lagi, titik lagi, salah lagi, titik lagi, maka penuh hati itu dengan titik-titik hitam sehingga hati itu menjadi gelap. Ini hadis. Jadi hati itu boleh jadi gelap. Kedua, hati itu boleh menjadi berpenyakit. Ada hati yang sehat, ada hati yang penyakit. Dalam Quran Allah Subhanahu Wa Taala sebut fi qulubihim marad, dalam hati-hati mereka itu terdapat penyakit. Jadi hati itu boleh dijangkiti dengan penyakit-penyakit tertentu yang kejap lagi kita akan sebut beberapa jenis contoh penyakit hati. Dan hati itu juga boleh menjadi berkarat. Hati boleh jadi berkarat. Dalam hadis Nabi SAW telah bersabda, innal qalba latasda'u kama yasda'ul hadid. Nabi kata sesungguhnya hati itu akan berkarat sebagaimana berkaratnya besi. Kita tengok besi kat rumah kita, berkarat dia jadi macam mana? Macam tu juga hati kita boleh berkarat.
Jadi hati boleh jadi hitam legam, gelap, hati boleh berpenyakit, hati boleh menjadi bekarat, hati boleh menjadi rosak, seperti yang kita sebut dalam hadis Nabi kata idza fasadat fasadal jasadu kullu, hati itu boleh rosak. Maka inilah situasi-situasi hati. Maka persoalannya adalah hati yang dimiliki oleh kita pada saat ini, bagaimana keadaan hati tersebut? Adakah hati itu hati yang sehat atau hati yang berpenyakit? Adakah hati itu hati yang jernih atau hati yang berkarat? Adakah hati kita hati yang putih bersinar ataupun hati itu hati hitam logam? Maka ini persoalan yang perlu kita fikirkan. Maka macam mana nak tahu tuan-tuan dan puan hati kita ni hati yang macam mana? Ada tak apa-apa scanner boleh scan hati kita tu, boleh nampak hati kita ni berkarat kau tak berkarat? Ada kau test macam swab test kan, buat swab test boleh detect COVID. Ada tak test apa-apa kita boleh buat, kita test je, kita tengok oh ni positif penyakit hati ni. Setakat ni belum ada lagi teknologi yang macam tu yang boleh mengesan keadaan hati seseorang. Cuma baik atau buruknya hati itu boleh dilihat berdasarkan beberapa tanda. Ada tanda-tanda yang telah digariskan oleh para ulama. Kita sebutkan 3 tanda yang menunjukkan hati itu tidak sehat. Hati itu dah rosak, hati itu dah berkarat. Ada 3 tuan-tuan. Sebenarnya banyak. Nak sebut banyak-banyak tu sekarang lama pula jadi kan. Jadi kita sebut 3 saja. Yang satu adalah apabila hati itu sukar ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka itu menunjukkan hati itu telah menjadi keras, telah menjadi berkarat dan hitam. Bila hati itu sukar untuk berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bila hati itu sukar untuk khusyuk dan fokus di dalam salat, maka menunjukkan hati itu ada masalah. Kerana hati yang baik, hati yang lembut, hati yang bersinar akan mudah untuk ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau hari ini seseorang itu lebih suka pegang handphone, layan WhatsApp, layan TikTok, berbanding pegang tasbih istighfar kepada Allah, dan hati dia tu lebih suka untuk benda-benda bersifat hiburan berbanding zikir kepada Allah, maka itu menunjukkan hati dia kerah. Bila dia nak sembahyang, dia angkat takbir Allahu Akbar, dia tak dapat ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan Allah sebut dalam Quran, tujuan salat itu adalah untuk ingat pada Allah. Wa aqimus salata li zikri, kata Allah. Tunaikanlah salat untuk ingat kepadaku, kata Allah. Ya, namun apabila salat tapi tak dapat ingat pada Allah, tak dapat khusyuk kepada Allah, itu tanda hati itu ada masalah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, hati yang tak sihat itu hati yang sukar ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita buat checklist lah, ya, kita buat senarai checklist. Macam mana keadaan hati kita? Hati itu dianggap hati yang sakit kalau ada 3 benda. Pertama, sukar ingat pada Allah. Cuba cek, kita nak right ke kita nak pangkah? Kalau kita pangkah, baguslah. Ustaz, saya kalau sembahyang Ustaz memang tak ingat apa-apa Ustaz. Kalau macam tu handallah tuan-tuan. Ada setengah orang, dia kalau sembahyang memang dia tak ingat apa-apa. Sampai rakaat sembahyang pun dia tak ingat. Memang dia khusyuk sembahyang. Itu Masya Allah, selamatlah. Hati itu hati yang baik. Ada orang boleh berzikir, duduk lepas subuh berzikir, duduk sebelum subuh berzikir, naik kereta boleh berzikir. Itu tandanya hati itu hati yang bagus, hati yang cantik. Sebab mudah nak ingat kepada Tuhan. Nombor 2, petanda bahawa hati itu hati yang sakit. Nombor 2 adalah sukar menerima teguran dan peringatan. Bila mendengar peringatan,
sama ada peringatan itu daripada Al-Quranul Karim. Bila mendengar peringatan, sama ada peringatan itu daripada hadis-hadis Nabi SAW. Apabila mendengar peringatan, sama ada peringatan itu daripada ustaz-ustaz, orang alim, orang-orang saleh, hati itu tak berganjak, hati itu tak terkesan. Macam mana dia datang sebelum ceramah, macam itulah dia balik selepas ceramah. Macam mana dia baca Quran, macam tu juga selepas dia baca Quran, tak ada kesan apa-apa. Maka itu tandanya hati itu telah menjadi keras. Ya, hati itu telah menjadi keras. Bila dibaca ayat-ayat Al-Quran berkaitan hari akhirat, hati dia tak berganjak. Bila dia baca ayat Quran tentang azab Allah, hati dia tak berganjak. Bila dia baca hadis-hadis Nabi tentang kesudahan orang-orang yang bermaksiat, hati dia tak terkesan. Maka itu tandanya hati dia ada masalah. Bila orang tegur kat dia, kamu tak boleh buat macam ni, hati dia melenting, itu ada masalah. Hati yang kerah itu hati yang sukar menerima peringatan. Sama ada peringatan daripada Quran atau hadis atau daripada manusia. Itu nombor 2, tuan-tuan. Petanda nombor 3 adalah apabila hati itu mudah tertarik kepada dosa dan maksiat serta kelalaian, maka menunjukkan hati itu adalah hati yang tidak sihat, hati yang sakit. Bila orang ajak pergi masjid dengan kuliah agama, berat dia hati tu. Tapi bila orang ajak pergi fun fair, rajin dia pergi. Nah, itu masalah tu, tuan-tuan. Bila orang ajak pergi majlis ilmu, pergi ceramah, susah dia nak pergi. Bila orang ajak pergi berjalan-jalan, laju dia boleh pergi. Maksudnya berat untuk melakukan ibadat, ringan untuk melakukan perkara-perkara yang melalaikan. Maka itu menunjukkan hati itu ada masalah. Jadi hati yang bermasalah ini adalah satu musibah kepada seseorang. Sebenarnya banyak lagi, cuma kita sebut 3 petanda itu untuk kita just nak muhasabah diri lah, tuan-tuan, nak tengok adakah 3 petanda itu ada pada diri kita ataupun tidak. Kalau ada, maka itu adalah satu alamat kerugian dan kecelakaan. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Munziri dalam kitab Targhib wa Tarhib, bahawasanya telah dinyatakan arba'un minas syaqa, ada 4 perkara itu termasuk dalam perkara yang celaka, kata dalam hadis tersebut. Yang pertama, jumudul ain. 4 benda yang termasuk perkara yang celaka. Yang pertama, keringnya mata. Mata yang sukar untuk menangis. Apa pun berlaku, dia tak menitikkan air mata. Bila dengar Quran, dia tak menangis. Bila tengok bagaimana Allah mengazab sebahagian-sebahagian orang, hati dia tak terkesan. Mata tidak mengeluarkan air mata. Maka itu menunjukkan salah satu tanda celaka. Yang disebut dalam hadis dalam kitab Imam Munziri. Yang keduanya disebut dalam hadis qaswatul qalb, hati yang keras. Jadi hati yang keras termasuk di dalam perkara yang celaka. Yang ketiga, tuan-tuan, al-hirsu, terlalu beria-ria dalam mencari dunia, tamak haluba mencari dunia, itu termasuk dalam perkara celaka. Nombor 4, tulul amal, panjang angan-angan dia, itu termasuk dalam celaka yang disebut dalam hadis tadi. Jadi hati itu bila dah kerah, bila dah tak sihat, bila dah sakit, yang kita boleh cek melalui petanda-petanda tadi menunjukkan bahawa kalau hati itu, hati dah kerah, maka itu petanda orang itu celaka. Jadi kalau kita dah tahu hati itu boleh jadi sekian-sekian, kemudian ada pula tanda-tanda yang menunjukkan sama ada hati itu sihat ataupun baik. Simptom-simptom lah ya, simptom-simptom bagi hati itu yang menunjukkan hati itu sakit ke ataupun sihat. Okey. Soalannya adalah bagaimana merawat hati tersebut sekiranya hati itu sakit? Bagaimana menggilap hati tersebut kalau hati itu berkarat? Ini soalan yang paling penting yang perlu kita amalkan supaya hati itu terjaga dengan baik.
Maka di sana tuan-tuan dan perempuan ada lebih kurang 5 atau 6 perkara yang boleh kita sebut sebagai rawatan untuk hati, sebagai cara untuk merawat kalbu yang sedang sakit. Yang pertama daripada 5 perkara ini, yang pertama dan paling utama adalah ilmu pengetahuan. Apa yang diperlukan untuk menjaga hati daripada rosak atau untuk mengelokkan hati yang dah rosak? Yang diperlukan on the top of the list itu satu, ilmu pengetahuan. Kalau ada ilmu, maka terjaga hati itu. Kalau tak ada ilmu, boleh rosak hati itu dalam keadaan kita tak sedar. Ada ilmu boleh mengubati hati itu yang sedang sakit. Ilmu kalau tak ada, dia takkan sedar pun hati dia sedang sakit. Maka ilmu menjadi tempat pertama. Ilmu apa tuan-tuan? Ilmu itu banyak. Ada namanya ilmu fiqh, ada namanya ilmu usulul fiqh, ada namanya ilmu hadis, ada namanya ilmu mustalah hadis, ada namanya ilmu tajwid, ada ilmu nama falak, ilmu faraid. Sebutlah beratus-ratus jenis ilmu. Ilmu apa yang diperlukan untuk menjaga hati? Itulah satu jenis ilmu yang telah disusun oleh para alim ulama, yang ada kalanya dipanggil dengan ilmu tasawuf, ada kalanya dipanggil dengan ilmu tazkiyah. Nama tak menjadi isu. Tasawuf kau, tazkiyah kau, ilmu penawar bagi hati kau, itu tak jadi masalah. Yang penting konten ilmu itu dirangka oleh para alim ulama untuk menjaga hati daripada kerosakan. Pentingnya ilmu tasawuf ini adalah dia termasuk dalam ilmu fardu ain. Ilmu fardu ain yang wajib dipelajari oleh setiap seorang individu muslim. Kita selalu dengar hadis, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu pengetahuan itu adalah wajib ke atas semua orang Islam. Kan? Dan ulama bila menghuraikan hadis ini, mereka memperincikan ilmu apa yang hukumnya wajib. Kita ni wajib tak belajar ilmu falak, tuan-tuan? Tengok bintang, tengok bulan apa semua. Wajib ke kita belajar ilmu faraid, pembagian harta pusaka? Kalau tak belajar hukumnya jadi berdosa. Wajib ke kita belajar ilmu tajwid? Wajib ke kita belajar ilmu mustalah hadis? Wajib ke kita semua belajar ilmu usulul fiqh? Tak wajib. Persoalan dia, apa ilmu yang wajib belajar oleh semua orang? Maka ulama kata ada 3 ilmu kalau tak belajar, hukum dia berdosa, tuan-tuan. Nabi kata wajib kan? Wajib maksudnya kalau buat apa pahala, tak buat apa dosa. Maka 3 ilmu yang kalau tidak dipelajari mendatangkan dosa kepada orang tersebut. Pertama, ilmu fiqh, ilmu hukum hakam, ilmu tentang wudu, ilmu tentang mandi wajib, ilmu tentang istinja, ilmu tentang solat, ilmu tentang puasa, ilmu tentang zakat, ilmu tentang haji, ilmu fiqh, ilmu tentang macam mana nak jual beli, ilmu tentang apa macam mana nak elak daripada riba. Ilmu fiqh, tuan-tuan, wajib belajar. Tak belajar, berdosa hukum dia. Nombor 2, ilmu tauhid. Ilmu tauhid hukumnya wajib belajar. Tauhid, ya, seperti yang telah disusun oleh para alim ulama kita. Ilmu tentang sifat 20, ilmu tentang sifat-sifat wajib bagi para rasul, ilmu tentang ghaibiyat, sam'iyat dan sebagainya. Wajib belajar. Nombor 3, tuan-tuan, pertama fiqh, 2 tauhid, 3 ilmu tasawuf, tuan-tuan. Ilmu untuk menjaga hati daripada penyakit, ilmu yang mengubati hati yang sedang sakit. Mana saya dapat cerita ni? Mungkin ada yang tanya, iyalah ustaz ni cerita, belajar ilmu tasawuf itu wajib. Kan? Kita ada satu kitab, nama dia kitab Zubat. Matan Zubat dia panggil. Matan Zubat ini satu matan dalam ilmu fiqh syafi'i. Matan Zubat ini disusun mengikut
syair, dia macam syair, dia macam puisi lah, pantun ke apa ke, syair lah ya, syair. Jadi dalam matan zubat ini disebut fafarduhu ilmu sifatil fardi wa ma yahtaju ilaihi al-muaddi, dan yang fardu daripada ilmu, yang wajib belajar daripada ilmu itu adalah ilmu sifatil fard, ilmu sifat-sifat Tuhan. Apa sifat-sifat Allah, itu hukumnya wajib, seperti yang disebut dalam matan zubat. Kemudian ilmu apa yang diperlukan oleh orang-orang mukallaf untuk menunaikan solat, puasa, zakat, haji. Tak belajar bab solat, tak reti solat. Tak belajar bab istinja, salah dalam istinja. Tak belajar bab mandi wajib, tak reti mandi wajib. Tak belajar bab zakat, tak bayar zakat. Jadi wajib belajar semua ini untuk kita menunaikan solat, puasa, zakat, haji. Yang ketiga tuan-tuan, dalam matan zubat disebut wa ilmu da'in lil qulubi mufsidi, dan ilmu bagi merawat hati yang sakit. Seperti apa? Seperti penyakit riak, ujub dan juga sum'ah. Ilmu ni, tiga ilmu yang disebut dalam matan zubat. Perkara yang sama dalam kitab Ihya Ulumuddin dikatakan oleh Imam Al-Ghazali. Perkara yang sama kita akan jumpa dalam kitab-kitab Jawi. Kalau kita belajar kitab Jawi contohnya, semua kitab Jawi akan disusun mengikut tiga ni: tauhid, fiqh, last sekali tasawuf. Tuan-tuan cuba cek. Majoriti kitab Jawi, kitab kuning yang belajar di Masjid Surau, tiga komponen: fiqh, tauhid, tasawuf. Kerana mengambil daripada kitab Ihya Ulumuddin yang disusun juga mengikut tiga perkara ini. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ya, perkara paling utama untuk merawat hati ilmu, saya terkesan dengan kata-kata seorang ahli sufi yang terkenal, Imam Abul Hasan Al-Syazuli, seorang ahli tasawuf yang cukup hebat. Imam Al-Syazuli pernah menyatakan, man lam yataghalghal fi ilmina hadha mata wa huwa musirran 'ala al-kaba'ir. Imam Syazuli kata, siapa tak bersungguh-sungguh belajar ilmu kami ini, ilmu tasawuf, nescaya dia akan mati dalam keadaan berterusan melakukan dosa-dosa besar. Siapa tak belajar ilmu tasawuf, dia mati dalam keadaan berterusan melakukan dosa-dosa besar. Juga kita nak faham kan, apa makna kalam ni? Apa makna kalam ini? Siapa tak belajar tasawuf, takut dia itu mati dalam keadaan melakukan dosa besar. Dosa besar apa yang dimaksudkan? Kita ni bila disebut dosa besar, yang terlintas kepala kita apa? Mencuri, makan riba, makan rasuah, tinggalkan sembahyang, tak bayar zakat, mengumpat, memfitnah. Betul lah tu, semua dosa-dosa besar berlaku. Betul. Tapi tuan-tuan, sebagian orang terlupa, termasuk dosa-dosa besar itu adalah penyakit dalam hati. Apa hukum takabur? Tanda soal. Takabur adalah dosa besar. Dalam hadis qudusi, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, al-'azamatu ridai wal kibriya'u izari. Bangga, meninggikan diri, kehebatan, keagungan itu adalah hak milik aku, kata Allah. Siapa cabut benda itu daripada aku, saya campak dia masuk neraka. Siapa merasakan diri dia hebat, siapa merasakan dia bangga, siapa merasakan dia meninggi diri, itu sifat Tuhan. Orang yang cabut sifat Tuhan, Allah campak dia masuk neraka. Takabur ni tuan-tuan, hukum dia dosa besar. Hasad dengki, satu penyakit yang sangat mesra dalam masyarakat kita. Seolah-olah hasad dengki itu dah bercampur dalam darah daging masyarakat kita. Sedangkan
menyimpan perasaan hasad pada seseorang, dosa besar, tuan-tuan. Nabi SAW bersabda, innal hasada ya'kulul hasanat kama ya'kulun naru al-hatab. Hasad dengki ni dia akan makan kebaikan pahala seseorang seperti api membakar kayu yang kering. Orang yang hati dia ada hasad dengki, pahala dia hancur, hangus. Rajin pergi masjid, rajin tahajud, rajin berzikir, rajin baca Quran, tapi ada hasad dengki, hangus semua. Bukan saya khabar, hadis khabar. Jadi hasad dengki dosa besar. Hasad dengki dosa besar, sifat takabur dosa besar, riak dosa besar, memandang rendah pada orang lain dosa. Orang kalau tak belajar tasawuf, dia takkan perasan dalam hati dia ada perasaan riak, tuan-tuan. Cayo cakap saya. Orang tak belajar tasawuf, dia tak perasan dalam hati dia ada perasaan takabur, tuan-tuan. Maka betul lah kata Imam Syazuli. Ada orang, dia rasa dia dah bagus. Salat jemaah 5 waktu tak pernah tinggal. Majlis ilmu tak pernah tinggal. Berzikir tak pernah tinggal. Setiap hari baca Quran. Tapi kalau dalam hati dia ada penyakit hati, maksudnya dia masih buat dosa besar lagi. Memang dia tak bunuh orang, dia tak mencuri, dia tak merampak, dia tak mengumpat, dia tak makan rasuah, dia tak makan riba. Memang dia tak buat benda-benda tu. Tapi dia tak kabur. Ada riak, ada hasad dengki, ada pandang rendah pada orang. Dosa besar juga. Bila belajar tasawuf, Masya Allah, Tabarakallah, dia baru nampak takabur tu apa. Hari ni kalau kita tanya dekat orang, Tuan tahu tak takabur tu apa? Percaya jaga saya, ramai tak boleh jawab. Apa itu takabur pun belum tentu kita tahu. Macam mana nak jaga hati daripada takabur? Apa itu riak pun belum tentu orang tahu. Macam mana nak jaga hati daripada riak? Sebab itu tuan-tuan dan puan, ulama menyusun ilmu tasawuf atau ilmu tazkiyah. Nak jaga hati, buka kitab Penawar Bagi Hati karangan Syekh Abdul Qadir Mandili. Tengok betapa halusnya dia bahas bab riak, bab hasad, bab takabur, halus. Kita kalau belajar bab takabur dalam kitab Penawar Bagi Hati, saya rasa kita boleh confirm dalam hati kita ini ada perasaan takabur. Ada satu kitab yang dikarang oleh seorang ulama besar daripada India, nama dia Maulana Zakaria Al-Kandalawi. Ulama besar bidang hadis, mempunyai kitab syarah kepada Muwatta Imam Malik, berapa 20 jilid kalau tak salah. Aujazul Masalik fi syarhi Muwatta Imam Malik. 20 jilid, tuan-tuan. Dan beliau mengarang satu kitab kecil. Nama kitab itu dalam bahasa Arab Ummul Amrad. Ibu kepada penyakit. Penyakit di sini hati. Ibu kepada penyakit hati. Dia dalam kitab tu bahas satu je, tuan-tuan. Satu je dibahas. Daripada mula sampai habis. Dia bahas tentang takabur. Saya bila baca buku ni, saya merasakan majoriti orang dalam hati dia ada tersolid perasaan takabur dalam keadaan dia tak sedar. Imam Syekh Zakaria Kandalawi dia sebut satu contoh. Dia kau baca ni. Dia kata ada orang yang berjawatan tinggi, orang yang kaya raya berpangkat besar, dia datang dalam satu majlis besar, lalu dia duduk di atas lantai. Dia orang besar, mungkin Perdana Menteri, mungkin Ketua Menteri, mungkin Tan Sri, mungkin Datuk Sri. Dia datang dalam satu program, orang cakap, oh Datuk Sri, silakan duduk atas kerusi. Dia, tak apa, saya duduk atas lantai. Dia pun duduk atas lantai. Okey? Datang pula seorang yang biasa, yang tak ada apa-apa pangkat, yang tak ada apa, miskin ke apa, dia datang, dia duduk atas kerusi. Kita sebagai pemerhati, kita rasa siapa yang lebih tawaduk dan siapa yang agak takabur? Orang berjawatan tinggi yang duduk atas lantai ke yang lebih tawaduk, atau orang yang tak ada apa-apa pangkat tapi duduk atas kerusi?
Siapa yang nampak lebih tawaduk, tuan-tuan? Yang duduk atas lantai, betul? Kita rasa, bayangkan Perdana Menteri lah, contoh je ya, jangan diisukan pula. Contoh Perdana Menteri duduk atas lantai, ustaz-ustaz semua duduk atas sofa contohnya. Kita rasa baguslah Perdana Menteri, tawaduk dia kan, merendah diri duduk atas lantai ya. Orang-orang yang duduk atas kursi ni pula, apalah, duduk atas kursi pula. Orang lain semua duduk atas lantai, duduk atas kursi, apa? Itu kata-kata sebagai pemerhati. Syekh Maulana Zakaria kata, orang yang walaupun duduk atas lantai, kalau dalam hati dia rasa, saya ni sebenarnya patut duduk atas kursi, tapi tak apalah saya duduk atas lantai. Saya cuba nak tawaduk, saya cuba duduk atas lantai. Walaupun sepatutnya saya duduk atas kursi. Kalau dia fikir macam tu, maka dia takabur, tuan-tuan. Walaupun duduk atas lantai, dia takabur. Sebab apa? Sebab dia merasakan suppose dia duduk atas kursi. Dia dah meninggi diri dah. Dia rasa dia tu bagus, dia tu hebat. Sepatutnya saya duduk atas kursi, tapi tak apalah saya duduk atas lantai. Takabur walaupun duduk atas lantai. Orang yang duduk atas kursi, kalau dia fikir, aku ni orang biasa, ilmu pun tak ada, apa pun tak ada, saya sepatutnya duduk atas lantai je, tapi orang dah suruh atas, duduk atas kursi pun duduk. Kalau dia fikir macam tu, dia sebenarnya tawaduk, sebab dia merasakan dia ni tak layak duduk atas kursi. Tuan-tuan, kita kiaskan benda ni kepada kehidupan harian kita. Berapa kali dalam sehari kita merasakan diri kita lebih baik daripada orang? Maka itu petanda adalah takabur, tuan-tuan. Yang kalau kita tak mengaji, kita tak perasan. Bila mengaji baru perasan. Itu baru satu contoh takabur. Belum cerita bab riak lagi. Riak yang Nabi sebut sebagai syirkul khafi, syirik yang halus. Ulama kata riak itu seumpama seekor semut hitam yang berjalan di atas batu hitam pada malam yang gelap gelita. Boleh nampak tak, tuan-tuan? Malam tak ada lampu, atas batu ada semut hitam. Boleh nampak tak semut hitam? Tuan-tuan pakailah apa benda mata yang macam mana pun boleh nampak. Maka halus macam tu sifat riak dalam diri manusia. Maka dengan ilmu tasawuf itu kita dapat kesan benda-benda ini dan diajarkan macam mana cara nak mengubati perkara-perkara tersebut. Maka ubat pertama untuk merawat kalbu adalah ilmu tasawuf secara spesifiknya. Nombor 2, tuan-tuan, ya, untuk pengetahuan tuan-tuan, maksud saya dah habis dah ni. 45 minit dah habis dah, dia dah lajak sikit ni. Saya cuba ringkaskan. Nombor 2, mengubati hati yang sakit dan menggila hati yang sakit adalah dengan memperbanyakkan zikir kepada Allah. Memperbanyakkan zikir kepada Allah. Dalam hadis Nabi SAW bersabda, inna likulli syai'in jila'un wa jila'ul qalbi zikrullah, atau kama qala Nabi. Semua benda itu ada penggilak dia masing-masing. Ada benda yang menggilak, dan Nabi kata penggilak bagi hati itu adalah berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka orang yang nak jaga hati dia, orang yang nak mengubati hati dia daripada sakit, dia kena banyak berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Basically, secara asasnya, ada beberapa zikir yang kalau boleh saya berpesan kepada tuan-tuan dan puan-puan dan diri saya sendiri, ada beberapa jenis zikir yang kita tak boleh tinggalkan dalam satu hari. Dalam satu hari itu tak boleh tinggal zikir-zikir ni. Ada 3 benda basic. Pertama, tuan-tuan, istighfar. Jangan tinggalkan istighfar. Jangan tinggalkan istighfar. Ya. Saya berpesan kepada saya dan semua orang, dalam setiap hari jangan kurang istighfar kurang daripada 100 kali.
Sebab apa 100 kali Ustaz? Tak boleh kau istighfar 3 kali je setiap hari. Boleh, terpulanglah. Tapi dalam hadis khabar, dalam satu riwayat menyatakan Nabi SAW bertaubat, beristighfar kepada Allah 70 kali setiap hari. Nabi yang maksum boleh istighfar 70 kali, kita yang banyak dosa istighfar 3 kali je. Tak kono. Jadi sekurang-kurangnya kita istighfar 100 kali. Tuan-tuan letak dalam senarai. Anggaplah hari itu hari yang tak sempurna kalau tak cukup 100 kali istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tuan-tuan dan puan-puan akan menyaksikan keberkatan istighfar itu. Saya pernah merujuk kepada seorang ustaz saya. Ustaz, ada kalanya kita ada keremsingan, kita ada problem, kita kepala serabut, sempit. Apa nak buat ni ustaz? Maka ustaz saya berpesan, dia bagi satu hadis je tuan-tuan. Sabda Nabi SAW, man lazama al-istighfar, man lazama al-istighfar, apa hadis? Barang siapa yang melazimi istighfar, nescaya Allah akan jadikan bagi setiap kesempitan dia jalan keluar. Bila dia sempit, jalan keluar. Bila sempit, jalan keluar. Bila sempit, jalan keluar. Ja'alallahu min kulli dhaikin makhraja. Bila sempit, Allah bagi jalan keluar. Wa min kulli syiddatin faraja. Bila ada kesusahan, Allah bagi dia pelepasan daripada susah. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan bagi dia rezeki daripada sumber yang tak sangka-sangka. Sumber yang dia tak terfikir. Berkat istighfar, Allah bagi 3 bondo tuan-tuan. Allah hilangkan segala kesusahan. Allah tunjukkan jalan keluar daripada semua kesempitan. Dan Allah buka pintu-pintu rezeki. Apa lagi kita nak kat dunia ni tuan-tuan? 3 benda yang paling semua orang duk cari 3 benda ni. Rezeki, ketenangan hati, hilang daripada semua masalah. Semua orang cari benda ni. Nabi ajar, adukkan istighfar. Baiklah istighfar banyak-banyak. Dan ustaz yang ajarkan saya perkara ini menyatakan, dia dah bagi benda ni, dia dah cakap dekat ramai orang yang datang ke dia mengadu masalah. Ustaz kata istighfar, istighfar, istighfar. Dan kebanyakan orang yang mengamalkan istighfar datang balik kata, Ustaz, Alhamdulillah, masalah saya selesai. Macam mana tak selesai? Sabda Nabi tuan-tuan. Nabi ajarkan perkara tersebut. Jadi basic zikir yang semua orang kena buat. Pertama sekali zikir. Nombor 2 adalah la ilaha illallah. Kalimatut tayyibah, kalimatut taqwa, kalimatut tauhid, la ilaha illallah. Untuk menghuraikan tentang zikir la ilaha illallah 3 jam kita tak cukup. Dekat saya ada 2 kitab. Setiap kitab tu ada 40 hadis tentang kelebihan zikir la ilaha illallah. 2 kitab. Maksudnya ada 80 hadis tentang kelebihan zikir la ilaha illallah. Berapa masa kita nak ambil untuk kita baca 80 hadis tersebut? 3 jam. Belum tentu. Maksudnya nak bagi tahu hadis tentang kelebihan zikir la ilaha illallah begitu banyak. Jadi baca zikir la ilaha illallah paling minima bacalah 100 kali tuan-tuan. 100 kali itu anggaplah paling minima. Itu nombor 2. Zikir nombor 3 yang sangat penting juga adalah salawat kepada Nabi SAW. Ini pun mengambil masa yang cukup panjang kalau kita nak huraikan kelebihan salawat. Cukuplah saya datang dengan satu hadis. Datang seorang sahabat Nabi menyatakan, sahabat Nabi bernama Abu Dzar al-Ghifari. Sayyidina Abu Dzar datang kepada Nabi, dia kata, ya Rasulullah, berapa banyak selawat yang sepatut saya baca dalam sehari-hari? Okey tak kalau saya baca selawat kepada Nabi 1/3 daripada hari saya, waktu saya kosong saya baca selawat? Nabi kata, bagus. Lebih bagus kalau kamu tambah lagi. Maka dia kata, macam mana kalau saya ambil 1/2 daripada sepanjang hari saya selawat kepada Nabi? Nabi kata, bagus. Kalau kamu tambah lagi bagus. Maka dia kata, macam mana kalau saya baca selawat sepanjang hari 2/3 hari saya? 2/3 daripada waktu yang saya ada saya baca selawat.
Dia kata bagus, kalau kamu tambah lagi bagus. Maka Abu Zar kata, maka ya Rasulullah, saya akan gunakan semua masa yang saya ada untuk baca selawat kepadamu. Maka Nabi pun menjawab, idzan yukfa hammuka wa yughfaru laka dhanbuka. Hadis sahih tuan-tuan, jangan takut ya. Nabi menjawab, kalau betul kamu buat macam tu, maksudnya sepanjang hari hidup baca selawat kepada saya, maka dihilangkan segala kesusahan kamu. Semua yang menyempitkan hati akan dihilangkan. Yukufa hammuka. Ham adalah semua yang memberatkan hati kita, yang menyempitkan dada kita. Nabi kata hilang semua dengan berkat selawat, dan diampunkan dosa-dosa kamu. Apa lagi kita nak tuan-tuan? Dosa hilang, masalah settle, problem semua selesai berkat selawat kepada Nabi. Nak apa lagi tuan-tuan? Maka 3 zikir yang paling basic yang perlu diamalkan oleh semua orang mukmin. Saranan saya 100 kali istighfar, 100 kali la ilaha illallah, 100 kali selawat. Kalau boleh lepas solat subuh duduk sekejap dalam 20 minit, selesai semua. Tuan-tuan, insya-Allah akan nampak keberkatan yang mencurah dalam kehidupan tuan-tuan. Jadi cara merawat kolbu yang nombor 2 adalah berzikir kepada Allah. Saya tak sembang daripada akal saya. Semua yang saya sebut ni saya sebut hadis. Dan hadis-hadis yang saya sebut jangan takut, bukan hadis palsu. Sama hadis sahih ataupun hasan ataupun paling teruk hadis dhaif, yang mana hadis dhaif itu boleh diamalkan. Jangan takut. Ya. Jadi nombor 2, cara merawat kalbu, merawat hati adalah berzikir kepada Allah. Nombor 3, membaca Al-Quran dengan tadabbur. Bila baca ayat Al-Quran, tengok, perhatikan maksud dia, terjemahan dia. Kita nak faham apa maksud firman Allah sekian-sekian, apa maksud firman Allah sekian-sekian. Bukankah Allah Ta'ala pada mula-mula ayat Al-Quran tu Allah dah sebut zalikal kitabu la raiba fih hudan lil muttaqin. Itulah Al-Kitab, Al-Quran yang tidak ada keraguan pada itu. Kedudukan Alkitab itu, peranan kitab itu sebagai Al-Huda, Al-Huda, hidayah, menjadi petunjuk. Macam mana Quran itu boleh menjadi petunjuk tuan-tuan dan puan-puan kalau tidak difahami? Bukankah Quran itu akan menjadi petunjuk apabila kita faham apa yang ada dalam Quran? Bukankah macam tu? Jadi Quran itu perlu dibaca dengan cara kita tadabbur, dengan faham makna. Datang kuliah-kuliah di banyak masjid surau, ada kuliah tadabbur, ada kuliah tafsir. Asatidz mengajarkan apa maksud ayat-ayat Quran sikit-sikit. Jadi nombor 3 adalah membaca Quran dengan memahami, dengan cara tadabbur. Nombor 4, yang merawat kalbu itu adalah berdamping dengan orang-orang yang saleh. Suhbatus salihin. Kita duduk dengan orang-orang baik. Kita duduk dengan orang-orang yang istiqamah dalam ibadat mereka. Kita duduk dengan orang-orang yang tak buat, yang jauh daripada dosa maksiat, yang otak dia tak buat, tak fikir benda-benda yang buruk. Maka itu menyebabkan hati orang yang berdamping itu menjadi baik. Ya, Al-Imam Hasan Al-Basri pernah menyatakan, alaika bil mujalasati ahli dzikri wal ihsan. Hendaklah kamu duduk dengan orang-orang yang banyak berzikir. Dalam surah Kahfi, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam agar tetap berdamping bersama dengan orang-orang yang berzikir kepada Allah. Jadi kita nak duduk dengan orang, kita nak bersahabat, berteman, berkawan, cari orang-orang yang baik, orang-orang yang saleh. Kita tuan-tuan duduk dengan orang-orang saleh ni, kita duduk je dengan dia, kita akan berubah menjadi lebih baik. Katakan kita ni orang yang salat pergi masjid 5 waktu, bagus. Kita jumpa dengan orang yang salat tahajud tak pernah tinggal, kita rasa apa? Bagus betul dia ni, salat tahajud tak pernah tinggal. Maka dalam hati kita ada perasaan motivasi nak ikut.
dan pun nak cubalah tahajud lah. Kita jumpa dengan orang-orang solat duha tak pernah tinggal. Kita jumpa orang yang baca Quran setiap hari 2 juzuk. Kita jumpa dengan orang tu, kita tengok dia buat dia punya kehidupan, automatik kita akan rasa kita malu. Dan ni tak pernah bangun tahajud, last tahajud bulan puasa kemarin. Dan ni lama tak khatam Quran, last khatam bulan puasa kemarin. Ini khatam Quran setiap bulan, ini tahajud setiap hari. Kita rasa apa? Kita rasa segan, kita rasa malu. Kita kalau boleh nak ikut dia. Berdamping sahaja dengan orang-orang soleh menyebabkan kita nak semakin dekat dengan Allah. Itu keberkatan duduk dengan orang baik. Kedudukan berkat duduk dengan orang-orang soleh. Berapa dah tu? Nombor 4. Nombor 5 tuan-tuan, nak mengubati hati. Anjuran para ulama, memberi makan orang-orang miskin. Beri makan orang-orang miskin. Itu salah satu cara yang dianjurkan untuk mengubati hati, melembutkan hati. Dan ada juga satu pandangan, ada pandangan sebagian ulama kata termasuk nak melembutkan hati yang keras, itu adalah dengan menyantuni anak-anak yatim. Menyantuni anak-anak yatim, atau lebih berspesifik lagi adalah menyapu kepala anak yatim dengan hati yang penuh kasih sayang. Itu adalah salah satu penawar ataupun ubat yang boleh melembutkan hati yang keras. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, itulah beberapa perkara yang kita boleh kongsikan ya, sebagai peringatan diri saya dan juga tuan-tuan dan puan-puan berkenaan, sedikit berkenaan merawat kalbu ya. Dan pastilah kupasan yang perlu kita faham itu jauh lebih banyak, jauh lebih luas, jauh lebih mendalam daripada apa yang saya dapat sampaikan pada hari ini. Ya, dalam satu ceramah yang ringkas ini kita tak boleh nak cerita semua benda. Jadi ya, kembali kepada saranan saya yang paling utama tadi, menuntutlah ilmu pengetahuan, ilmu tasawuf, pergi kuliah-kuliah, duduk dengan ustaz-ustaz, belajar ilmu tasawuf supaya kita tahu bagaimana perihal untuk menjaga hati dengan baik, mengubati penyakit-penyakit hati. Mudah-mudahan ya, hati yang selamat, hati yang sejahtera, itulah bekalan yang terbaik untuk kita bawa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Quran, Allah Taala sebut tentang hari kiamat, hari yang tidak ada manfaat harta benda dan anak pinak, tak ada manfaat, melainkan illa man atallaha biqalbin salim, melainkan orang yang datang jumpa Allah, bertemu Allah dengan hati yang sejahtera, qalbun salim. Qalbun salim itulah sebaik bekalan nak bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam usaha kita nak dapatkan qalbun salim, itulah saranan yang kita sebutkan tadi. Mudah-mudahan ada manfaat. Saya minta maaf di atas kekurangan dan terlajak masuk dekat 1 jam. Ya, mudah-mudahan ada manfaat untuk tuan-tuan dan puan-puan, untuk diri saya insya-Allah taala. Wallahu a'lam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.